Assalamualaikum warahmatullahi. Perkongsian kita kali ini berkaitan kezaliman terang-terangan yang berlaku berkaitan wabak. Seluruh dunia saksikan buat pertama kali dalam sejarah kemanusiaan, kezaliman global ini dilakukan menggunakan alasan-alasan yang tidak saintifik, hanyalah rekaan, fiksyen. Ini adalah CNN Travel. Ianya adalah edisi media gergasi CNN yang menyediakan maklumat berkaitan travelling. Pada ayat mula artikel ini lagi, Brazil diberi gambaran yang buruk. Brazil telah menjadi salah satu negara yang paling teruk dilanda wabak. Negara itu mencatat angka kematian C-19 kedua tertinggi di dunia, kedua selepas Amerika Syarikat. Mereka menambah lagi, kerajaan Brazil telah melakukan sedikit untuk menghadkan penyebaran secara nasional. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengkritik penggunaan topeng muka dan mengecam gubernur-gubernur yang mengambil langkah penutupan wilayah. Ya, benar. Memang Presiden Brazil kritik topeng muka dan sebagainya ini. Baik, jom kita lihat apa kedudukan data bilangan kes wabak terkini untuk kita dapatkan perspektif sebenar. Sama ada CNN melaporkan secara adil atau sebaliknya. Untuk itu, kita banding Brazil, kes di Brazil dengan New Zealand. Merupakan antara negara yang membuat lockdown paling ketat di dunia, di New Zealand. Brazil tak buat lockdown sepenuhnya macam New Zealand. Seperti yang disebut oleh CNN sebentar tadi, Brazil macam tak buat apa-apa. Sikit sangat, CNN kata. Apa natijahnya tindakan Brazil tersebut? Bilangan kes terkini di Brazil jauh lebih rendah berbanding New Zealand. Rakyat Brazil lebih 200 juta orang berbanding New Zealand kurang 5 juta orang. Juga kita dapati di New Zealand berlaku lonjakan luar biasa tinggi pada bulan Mac-April baru-baru ini bilangan kes wabak, dan tiada lonjakan sebegitu yang berlaku di Brazil. Media tak heboh pasal kejayaan Brazil ini. Pelik kan? Presiden Brazil juga dikecam kerana mempercayai teori konspirasi seperti tercatat pada Wikipedia ini. Presiden Jair Bolsonaro telah menyebelahi teori konspirasi seputar rawatan wabak dan asal-usulnya dan telah dituduh meremehkan mitigasi yang berkesan dan menjalankan strategi imuniti kumpulan, imuniti kelompok. Pada perjumpaan WHO di Geneva bulan lepas, dalam ucapannya, Presiden Brazil, beliau turut menempelak negara-negara termasuk media yang mengambil sikap menafikan rawatan awal bagi pesakit wabak berjangkit ini. Jom kita dengar. We cannot understand why many countries, together with a large portion of the media, took a stance against early treatment measures. History and science will certainly be wise enough to hold everyone accountable. Sejarah bakal hukum mereka. Bagi mereka, WHO, CDC dan sebagainya, mitigasi atau tindakan yang mereka sarankan dalam menangani wabak adalah berkesan bagi mereka, dan inilah yang dipersoalkan oleh Presiden Brazil. Sebaliknya, beliau percaya kepada imuniti kumpulan, suatu proses semula jadi, dan akhirnya ini terbukti seperti yang terpapar pada carta yang kita lihat sebentar tadi. Media-media utama terdiam atau sengaja diam, tak nak hebohkan kejayaan Brazil ini, iaitu lockdown atau tidak. Pada akhirnya, hasil sama saja. Adakah ini satu saja contoh? Ada lagi sebenarnya. Contohnya di Sweden. Kita banding Sweden dengan UK kerana mereka sama-sama negara di Eropah. Hakikatnya, negara-negara yang buat lockdown ketat terima padah. Kita lihat ekonomi, berlakunya inflasi, pendidikan dan sebagainya terjejas teruk. Malangnya, ini termasuk kita, Malaysia. Poin yang kita nak bawa adalah contoh-contoh yang diberikan sebentar tadi menunjukkan sekurang-kurangnya ada bukti bahawa panduan yang diikuti oleh negara-negara dunia tak semestinya berkesan dan wujudnya perancangan rapi untuk mengawal negara-negara dunia, mengawal manusia agar tunduk dengan arahan tanpa soal, walaupun arahan-arahan ini tanpa justifikasi yang rasional. Kezaliman sejagat telah dilakukan sehingga kebenaran mereka tutup dengan kebatilan. Masjid tutup, vaksinasi bersifat paksaan, buat lockdown, sekatan dan sebagainya tanpa accountability. Justru rakyat dan negara kita harus sedar tipu muslihat dan agenda mereka agar mereka tak boleh guna alasan rakyat tak bantah, negara tak bantah untuk mereka ulang lagi di masa hadapan. Sekadar itu perkongsian kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi